Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang rakan-rakan pelajar bersama pembengkelan dengan Cikgu Syukri. Okey, kita akan sambung berkenaan dengan bab 3.1.5, menganalisis kaedah reka bentuk periklanan yang dipilih. Dalam standard pembelajaran 3.1.4, kita telah mempelajari iaitu memilih kaedah reka bentuk periklanan yang sesuai untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Jadi kamu sebenarnya dalam tajuk bab 3 penghasilan produk, kamu akan menghasilkan satu bentuk periklanan. Saya nak terang serba sedikit berkenaan dengan periklanan ini. Periklanan ni dia akan main peranan dengan foto, bukan lakaran ya. Jadi kita akan letakkan foto-foto berkenaan dengan produk kita dan kita akan menghasilkan manakah kaedah yang sesuai untuk kita nak pamerkan. Itu sama ada kenyataan yang pertama ialah matlamat produk. Jadi sama ada kita nak buat matlamat produk dalam kaedah, itu terpulang kepada kamu yang telah kita bincangkan panjang lebar dalam bab 3.1.4 memilih kaedah. Jadi seperti mana yang saya maklumkan kepada kamu, ia bukan lakaran, dia adalah foto. Foto di mana kita telah menghasilkan produk, iaitu produk bab 2, penghasilan produk. Yang kedua, sama ada kita nak milih berkenaan dengan penyampaian fakta. Dan yang ketiga adalah demonstrasi. Jadi demonstrasi ini kalau kamu nak buat, dia adalah dalam bentuk video, bukan dalam bentuk cetakan. Yang keempat adalah pembandingan. Yang kelima adalah kiasan ataupun ibarat. Dan keenam, kenyataan memerangsang. Dan yang ketujuh adalah gambar pegung. Gambar pegung ni adalah paling senang kalau kita nak buat, sebab kita nak letakkan ciri-ciri bahagian-bahagian tertentu pada periklanan kita. Jadi setelah kita menghasilkan, membuat 3 bentuk periklanan, contoh merujuk pada buku praktis komprehensif, menghasilkan produk muka surat 75 iaitu 3.1.7. Saya ambil yang belakang tu dijadikan depan sebab kita nak menghasilkan produk iaitu reka bentuk periklanan. Jadi kamu akan pilih Jadi dia ada lakaran 1, lakaran 2. Saya letak saja lakaran, tapi sebenarnya iklan kita adalah dalam bentuk foto. Jadi jika kita merujuk buku teks juga, dalam muka surat, bermula muka surat 149, juga menunjukkan gambar foto, bukan gambar lakaran. Dicadangkan kamu menghasilkan 3 jenis bentuk periklanan. Jadi dalam bentuk periklanan, barulah kita nak pilih mana yang terbaik dalam kaedah pemilihan reka bentuk periklanan yang kamu buat. Jadi pada minggu ini saya akan merujuk kepada 3.1.5 iaitu menganalisis kaedah reka bentuk periklanan yang dipilih. Jadi apa yang kita nak analisis? Yang pertama iaitu menganalisis bagi tujuan menghasilkan reka bentuk periklanan yang sesuai dengan produk. Jadi saya dah tunjuk dah beberapa contoh kaedah periklanan pada minggu yang lepas, pada siri yang keempat. Ini adalah siri yang kelima. Yang kedua, analisis yang dilakukan perlu mengambil kira ciri-ciri periklanan yang berkesan seperti berikut. Jadi kalau kita tengok di sini, kenyataan memerangsang ni adalah sebagai contoh. Jadi kita nak perhatikan apa yang dikatakan ciri-ciri periklanan yang berkesan. Jadi yang pertama kita tengok di sini adalah kreatif. Maksud dia gambar ataupun foto yang kita nak pamerkan ialah mestilah menunjukkan foto yang lebih kreatif. Jadi maksud kreatif mengaplikasikan prinsip reka bentuk yang berkesan. Jadi kita nak letakkanlah foto kita tu macam mana. Jadi kamu boleh tengok, boleh perhatikan siri yang keempat bagaimana saya letakkan foto-foto untuk dijadikan sebagai periklanan. Supaya ini dapat memberi gambaran kepada kamu untuk menghasilkan periklanan yang lebih berkesan. Jadi sebagai contoh kalau kita tengok di sini, ini contoh kenyataan memerangsang di mana yang saya letakkan di sini. Jadi apa yang lebih memerangsang nanti kita akan bincangkan. Baik, gabungan ilustrasi dan perkataan menghasilkan daya penarik yang memberi kesan psikologi kepada pengguna seperti tertarik, teruja
ingin membeli produk yang diiklankan. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah satu contoh iklan memerangsangkan. Sebenarnya yang saya bincang dengan kamu pada siri yang keempat yang lalu. Jadi kita boleh tengok di sini. Nanti saya akan perjelaskan selepas kita mengenal pasti apa yang dikatakan ciri-ciri periklanan yang berkesan. Satu daripadanya adalah kreatif. Yang tiga ada kreatif dari segi erti kata, memiliki set aquaponik, maka mudah menyediakan masakan yang mengandungi makanan seimbang untuk menghasilkan makanan tengah hari ataupun menghidangkan makanan malam. Jadi penyudah dia, erti kata dia, jika kita menghasilkan periklanan aquaponik, maka dalam iklan itu telah memberi kita ataupun menyediakan masakan kepada kita dengan menggunakan bahan ataupun makanan yang seimbang daripada aquaculture dengan tanaman. Baik, ciri-ciri yang kedua iaitu memberi impak. Mempunyai reka bentuk yang membuat pengguna terpukau dan teruja untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk itu. Jadi ini adalah produk lampu tidur kawalan automatik. Jadi kalau pengguna ataupun pelanggan, dia akan perhatikan ada orang tu dia angkat tangan selepas dia tidur, dan di bawah tu dengan perkataan keselesaan bila bangun dari tidur. Okey, ini adalah satu iklan yang kita buat dan kita akan perhatikan apakah ciri-ciri yang sepatutnya ada dalam periklanan kita yang kamu akan hasilkan. Contoh keselesaan apabila bangun dari tidur. Selesa dia kita tak perlu on ataupun off switch. Itu tanpa membazirkan tenaga elektrik. Okey, boleh jelas Baik, ciri-ciri periklanan yang berkesan yang ketiga, mesej yang jelas. Jadi kita nak buat iklan, mesti ada mesej kita yang paling jelas supaya pengguna ataupun pelanggan, iaitu mesej yang hendak disampaikan kepada pengguna mestilah jelas supaya pengguna lebih tertarik dengan produk itu. Jadi kalau kita tengok di sini, ini adalah kaedah gambar pegun, di mana yang saya bincangkan dengan kamu. Bila ada gambar pegun, kita akan menerangkan bahagian-bahagian tersebut. Di sini ada tanaman tanpa tanah, kesegaran sayur, menggabungkan aquaculture iaitu kita memelihara ikan dan keenakan keaslian menyelenggarakan. Yang dikatakan makanan yang mempunyai makanan yang seimbang. Menggambarkan gabungan aquaculture dengan aktiviti hidroponik. Aquaculture adalah pemeliharaan ikan dan juga aktiviti hidroponik adalah menyediakan tanaman tanpa tanah dalam satu pusingan air. Baik, yang seterusnya, yang keempat. Baik, mempunyai maklumat yang tepat dan telus untuk mendapatkan kepercayaan pengguna terhadap produk. Jadi, kalau kita tengok di sini, ini adalah matlamat produk. Kita letakkan sensor di sini, on ketika keadaan gelap. Jadi, pastikan apabila gelap, secara automatik lampu akan menyala. Jadi, teluslah, tepat. Dan kita ada papan juga, papan elektronik, berfungsi secara automatik. Itu tujuan dia, papan litar elektronik. Apabila dia boleh tutup secara automatik, apabila siang, maka kita akan dapat jimatkan wang ataupun save energy. Jadi di sini jimatkan tenaga elektrik dan berfungsi secara automatik. Ini adalah matlamat produk dalam maklumat produk yang kita dapat. Okay, yang kedua, contoh lampu kawalan malam, di mana ia berfungsi secara automatik tanpa kawalan manusia untuk menghidupkan mentol ataupun memadamkannya semasa kendalian produk tersebut. Jadi produk kita ni sangat hebat. Dia bukan digunakan untuk lampu tidur, dia juga boleh digunakan pada lampu di ruang tamu. Itu lampu gantung. Boleh juga kita buat lampu tidur dalam bentuk gantung. Dan kalau kita tengok yang pertama ni adalah lampu dinding. Lampu dalam rumah. Jadi sama juga kalau kita tengok kefungsian pada tiang elektrik di bandaraya ataupun di jalan raya. Bila gelap, dalam keadaan gelap sensor akan mengesan cahaya dan lampu akan menyala. Jadi kita akan guna yang inilah untuk di rumah. Okey, boleh jelas Okey, jadi kita perhatikan di mana maklumat dia adalah tepat. Maksudnya gelap, menyala, siang, padam adalah tepat Dan kita tengok yang kelima, iaitu mudah diingat. Jadi apa yang kita bincangkan mudah diingat dalam Melo. Apa yang ada pada Melo? Minum Melo jadi kuat dan sihat. Pengeluar dia adalah Nestle. Jadi kita tengok di sini. Jadi nak jadi kuat dan sihat, minum Milo.
Itu sebagai contoh. Senang ya? Bila kita sebut nak minum minuman yang bercoklat, minuman berkhasiat, kita tak sebut lah Biko, Ovaltine dan lain-lain jenama. Kita akan sebut Milo. Sama juga dengan mi segera. Bila nak makan mi segera, kita tak sebut Mami ke, Cintan ke, Vit ke. Kita akan sebut Maggi. Sebab apa? Sebab ni adalah ciri-ciri periklanan yang berkesan, mudah diingat. Kalau ubat gigi, Colgate. Deterjen, kita sebut Bref. Ataupun sebut Fat. Ada juga yang lain tu, ekonomi, harimau. Harimau kuat. Dia letaklah di situ supaya dia mudah diingat. Ini sebagai contoh. Okay, ini adalah ciri-ciri periklanan. Boleh juga kita nak buat apakah ciri-ciri periklanan pada produk kamu. Produk saya dah bagi tahu. Kita ada ciri-ciri dia lebih bermakna bila masak bersama. Iaitu dalam iklan memerangsang pada siri yang keempat yang lepas. Jadi sama juga di sini saya nak terangkan yang dikatakan mudah diingat bila kita sebut Milo, sihat dan kuat. Minum Milo, anda jadi sihat dan kuat. Jadi dalam tajuk aquaponik, apa yang dikatakan yang mudah diingat lebih bermakna bila masak bersama ataupun keselesaan bila bangun dari tidur. Kalau kita perhatikan pada produk lain, contoh dia produk KFC. Apa yang kenyataan yang mudah diingat, sedap sehingga menjilat jari. Jadi bila kita sebut sedap sehingga menjilat jari adalah produk KFC. McD saya tak pastilah. McD orang ingat pada McD lah. McD, McDonald. Nama penuh dia McDonald. KFC nama penuh dia Kentucky Fried Chicken. Kita tak sebutlah Kentucky Fried Chicken, kita sebut KFC. Jadi mudah diingat. Beli ayam apa pun, ayam KFC. Beli ayam goreng dekat pasar malam pun kita sebut KFC. Budak-budak lah adik-adik kita. Jadi kalau nak beli buku, buku apa? Buku praktis komprehensif. Logo dia apa dia? Primitech. Ni saya letak ni logo. Nak beli buku apa? Buku praktis komprehensif. Sebab tu semua buku-buku saya akan tulis di sini adalah buku praktis komprehensif. Berkenaan dengan logo, logo dia apa dia? Primitech. Apa yang menggambarkan pada Primitech? Siang dan malam. Siang matahari, malam bulan. Okey? Dan yang keenam, unsur unik dan tersendiri. Itu kalau kita tengok di sini proton. Apa dia yang uniknya? Lambang. Lambang apa di sini? Lambang harimau. Okey? Ia amat penting bagi iklan sesuatu produk untuk menarik perhatian pengguna. Bila kita tengok kereta ni, semua orang kenal jenama apa? Melalui lambang. Kalau Toyota, lambang dia macam mana? Jika kita nak perhatikan kereta Myvi, Pro 2, dia ada lambang Pro 2. Kalau nak tengok Mercedes-Benz ataupun Merc. Jadi lambang dia adalah lambang bintang 3. Kalau kita nak perhatikan berkenaan dengan unsur unit bagi kereta Audi, kita akan tengok gabungan 000, 4 gabungan kosong. Ini adalah ciri-ciri periklanan yang berkesan. Jadi kita tak suruh letak, tapi kalau merujuk pada 3.1.5 iaitu kita akan perhatikan iaitu menganalisis kaedah reka bentuk periklanan yang dipilih. Jika kita merujuk kepada muka surat 149, tidak juga disebut sebagai yang dikatakan unsur-unsur unik yang tersendiri. Sebab unsur-unsur unik ni dia meliputi kepada logo. Jadi lambang harimau yang terdapat pada kereta Proton lebih terselah dan menarik dengan sentuhan warna perak yang mewakili jati diri Malaysia. Jadi merujuk kepada buku praktis komprehensif di mana kamu dikendaki melengkapkan borang analisis. Jadi saya dah sediakan semua jenis kaedah periklanan yang saya bincang dengan kamu berkenaan dengan siri yang keempat, dan sekarang kita akan perhatikan satu persatu berkenaan dengan ciri-ciri periklanan yang berkesan. Jadi yang pertama kita tengok di sini, ini adalah lampu kawalan malam. Kaedah apa? Kaedah maklumat produk. Dalam maklumat produk ini, dalam iklan ni, satu iklan ni, sebab iklan apa pun kita nak letak foto, bukan lakaran. Walaupun dalam buku praktis saya letakkan di situ lakaran. Lakaran 1, lakaran 2, lakaran 3. Tak ada lah lakaran 4. Jadi jika kamu anggapkan lakaran yang pertama adalah lakaran yang terbaik bagi diri kamu untuk dipersembahkan kepada cikgu, maka kita buat satu lakaran. Tapi seelok-eloknya kita buat 3 lakaran. Kita letakkan. Jadi kita akan pilih manakah kaedah yang paling sesuai untuk dibincangkan bagi standard pembelajaran yang seterusnya. 3.1.6. Okey, yang pertama kreatif, projek 1. Kita ada 3
projek 3 lakaran, iaitu yang pertama adalah lampu kawalan jauh. Saya akan tunjukkan kepada kamu, iaitu kreatif ada tak dalam produk ni. Jadi ada lah. Apa yang dikatakan kreatif. Kreatif ni maksudnya mengimplikasikan prinsip reka bentuk yang berkesan. Jadi reka bentuk kalau kita perhatikan di sini, kita letak reka bentuk yang berkesan lah. Ini adalah produk kamu. Jadi produk kamu ada lampu, ada sensor, ada papan litar dan menerangkan save energy, menjimatkan current, menjimatkan arus elektrik. Yang kedua, kalau ada kita tanda right di sini ada. Yang kedua, memberi impak. Apa yang dikatakan memberi impak? Mempunyai reka bentuk yang membuat pengguna terpukau dan teruja untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan satu produk. Dia nak tengok di sini, dia akan pastikan on ketika keadaan gelap. Dia akan pasti di sini on ketika keadaan gelap. Jadi memberi impak kepada pengguna. Lepas itu dia akan tengok, dia akan pastikan di sini jimat elektrik. Jadi jika ia memberi reka bentuk membuat pengguna terpukau dan teruja untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan tentang produk yang telah kita iklankan, maka kita tanda right lah sebab benda ni ada. Mesej yang disampaikan, mesej yang jelas. Mesej dia memang jelas lah. Jadi mesej yang hendak disampaikan kepada pengguna mestilah jelas supaya pengguna sasaran lebih tertarik dengan produk. Jadi jika kita perhatikan di sini jimat current, jimat elektrik, maka mesej kita jelas lah ada. Maklumat yang tepat, mempunyai maklumat yang tepat dan telus untuk mendapatkan kepercayaan pengguna kepada produk. Okey, jadi tepatnya maksudnya bila malam lampu menyala, bila siang lampu padam. Okey, kita letak tepat. Mudah diingat. Apa yang dikatakan mudah diingat? Ilustrasi ataupun tema ataupun slogan. Jadi kita tengok di sini, kita perhatikan di sini slogannya, menjimatkan tenaga elektrik, tidak perlu kawalan dan berfungsi secara automatik. Ada, kita letak. Jadi semua maklumat-maklumat ini 1, 2, 3, 4, 5, yang ke-6 ni mestilah dipamerkan dalam iklan kita. Jadi bila kita dah buat daripada awal, bila kita dah tahu dah bahawa 3.1.5 perlu ada keadaan macam ni, maka kita letaklah siap-siap unsur unit yang tersendiri. Jadi saya tulislah di sini Primitech. Takkan kita nak letak sini Milo, Nestle, kita nak letak KFC. Kamu letaklah. Jadi barulah kaedah periklanan kamu ni menepati dalam ciri-ciri yang telah kita bincangkan tadi. Jadi jika ada 6 ni, maka jumlah kita mempunyai 6 ciri-ciri yang tepat. Okey, ni satu produk. Produk yang kedua adalah gambar pegun. Kita tengok di sini, ni projek 2. Okey, projek 2 adalah gambar pegun. Kreatif. Nampaklah kreatif. Kita letak yang dikatakan set aquaponik. Dalam set aquaponik ada tanaman. Lepas tu kita menerangkan aquakultur dan juga hidroponik. Harga promosi RM999.99. Orang tanya berapa ratus? 900 ya, bukan 1000. Sedangkan 1 sen lagi 1000. Jadi orang tak kata 1000, orang kata RM999. Okey, jadi kreatif lah. Kita meletakkan tanaman di sini. Kita letakkan tanaman yang menggunakan pengaliran NFT dan juga kita gabungkan berkenaan dengan aquakultur. Kita lebih jelaskan dia bagi ada. Jika kita tak jelas di sini, maksud dia kita tak nampak apa yang dipelihara di dalam ini. Sebab aquakultur ni adalah ternakan binatang-binatang yang boleh diternak. Contoh dia udang, ikan, ketam. Kalau kamu makan kura-kura, kamu ternaklah kura-kura. Tapi kita tak makan kura-kura. Takkan kita nak ternak penyum. Tak boleh. Sebab dia adalah ayat masin. Okey, kreatif. Lepas tu kita letak ni keenakan, keaslian, menyelerakan. Okey, baik. Ada lah di sini. Bila ada. Memberi impak. Ada. Mesej yang jelas. Jelas lah. Oh, kita dah tahu dah gambar pegun ni. Oh, boleh tanam sayur. Boleh tanam cara sama ada menggunakan tanpa menggunakan tanah, kita gunakan sekam padi dan sebagainya, hydroeton dan lain-lain lah. Sekam padi tak sesuai sebab sekam padi digunakan untuk fertigasi. Okay, kita guna hydroeton dan sebagainya lah. Maklumat yang tepat. Maklumat tepat lah ni. Ada maklumat tepat. Kita nak terang maklumat apa? Maklumat ni lah. Ada. Kita ada NFT, tanaman melalui kitaran air. Jadi maksud dia pump akan menyedut air bersama yang dikatakan baja daripada najis binatang tadi dan akan mengalir melalui akar dan akar akan menerima makanan untuk sayuran lah. Maklumat tepat, mudah diingat. Mudah diingat, praktis komprehensif. Logo dia praktis komprehensif. Mudah diingat, aquaponik iaitu aquakultur dan hidroponik. Ada.
Betul? Okey, 6. Saya semua tulis 666. Jika kita merujuk pada buku teks, ia menerangkan ada setengah tu ada 5, ada 4, ada 6. Tapi kita nak menerangkan yang tepat lah. Sebab kita dah tahu dah, kita dah belajar. Bila kita dah belajar, apa yang dikatakan ciri-ciri kaedah periklanan yang berkesan, kita dah buat siap-siap. Contoh yang seterusnya, yang ini adalah fakta, menerangkan berkenaan dengan fakta kreatif. Ini saya dah letak dah, kreatif. Orang bangun daripada tidur. Memberi impak, ada. Mesej jelas, tidak perlu off switch dan menjimatkan masa dan tenaga. Kurang pembaziran tenaga elektrik. Lampu akan padam secara automatik. Boleh digunakan dalam keadaan situasi. Hanya menukar mentol kepada pencahayaan yang dikendaki. Jadi setiap rumah perlu memilikinya. Jadi bila mesej kita ada, jelas, maka kita tandalah rate di sini. Maklumat tepat ada. Mudah diingat. Keselesaan bila bangun tidur. Unik, Primitek. Ni kita letak Primitek. Logo. Jadi kamu buatlah logo kamu sebab kita nak pasarkan produk. Kita bila menghasilkan produk, kita sebagai yang dikatakan pengusaha, pengeluar dan kita akan pasarkan produk yang kita hasilkan. Sebab saya dah kata dah lebih awal lagi kepada kamu, anggapkan kita ni sebagai seorang usahawan. Jadi bila kita sebagai usahawan, di mana pengeluar dia akan menggunakan kreativiti dia supaya orang akan tertarik kepada produk yang kita hasilkan. Okey, jelas. Okey, kita perhatikan 3.1.6 membuat rumusan. Jadi kita akan terangkanlah apa yang saya sebut tadi, iaitu membuat rumusan kaedah reka bentuk periklanan yang sesuai dengan produk. Jadi kita dah pilih dah produk kita apa dia ni, menyampaikan maklumat, penyampaian fakta. Okey, kita nak tengok di sini kreatif. Gabungan ilustrasi bangun dari tidur dengan perkataan menghasilkan daya penarik. Ada. Yang kedua, memberi impak. Ni rumusan. Kita kena tulis lah kat situ, kat rumusan. Jadi pengguna beringinan mengetahui faedah menggunakan lampu kawalan automatik. Jadi bila dia nak tahu guna, dia kena beli ya. Maklumat yang tepat menyatakan kefungsian yang tepat untuk mendapatkan maklumat daripada pengguna. Dan mudah diingat, tema keselesaan bila bangun dari tidur mudah diingat dan dikenali oleh pengguna. Macam KFC lah. Sedap sehingga menjilat jari. Minum Melo jadi kuat dan sihat. Belilah lampu tidur kawalan automatik. Keselesaan bila bangun dari tidur. Okey? Unsur unik yang tersendiri, saya ada logo ya. Logo ataupun penjenamaan produk memudahkan disebut oleh pengguna. Nak beli apa? Produk apa? Produk Primitek. Tapi tak apa sedap lah. Produk Primitek ni untuk logo, untuk buku. Saya belum buat lagi lah logo untuk peralatan elektrik. Jelas logo Milo, Nestle. Dia letak atas nama syarikat Nestle. Logo Kentucky Fried Chicken, KFC. Dia buah bakul untuk masukkan daging ayam. Okey. Ini adalah satu contoh yang pertama yang dikatakan membuat rumusan pada reka bentuk periklanan. Jadi kita tengok di sini adalah contoh yang kedua berkenaan dengan matlamat produk. Okey, matlamat produk. Saya ambil balik, cuma saya akan terangkan kepada kamu. Kreatif, gabungan ilustrasi, save energy dan perkataan ciri-ciri istimewa menghasilkan daya penarik. Adalah kreatif. Sebab tu saya tanda semua 6. Tak seperti mana dalam buku teks. Dalam buku teks dia letak di sini jika kamu merujuk kepada muka surat 162, 163. Jika merujuk kepada 162, maklumat yang tepat tak ada pada iklan yang pertama dan juga pada iklan yang ketiga. Dia tidak ada maklumat tepat. Tapi apa yang saya terangkan, saya tunjukkan kepada kamu, semua ada. Okey. Yang kedua, memberi impak, iaitu pengguna beringinan mengetahui faedah menggunakan lampu kawalan automatik. Dia nak guna, dia nak try, dia nak cuba. Jika berhasil, kita akan pasang lah, kita akan beli. Bubuh di semua bilik, di ruang-ruang tamu, kita menggunakan lampu kawalan malam. Jadi tak perlulah petik switch. Tapi kita kena ada main switch utama. Sebab apabila kita keluar nak bercuti, mungkin kita tak buka semua lampu. Kalau buka lampu semua, dia akan jadi pembaziran. Kita buka satu saja lampu untuk menjauhi daripada pencuri, mengatakan kita tidak ada dalam rumah. Okey, jadi bila ada satu lampu menyala, orang akan kata ada orang di dalam rumah. Maka kalau dia nak mencuri, takutlah. Jadi kalau kamu nak buat untuk menjaga keselamatan, kamu boleh buat loceng automatik. Bila ada orang lalu di depan pintu pagar, di mana
loceng akan bunyi. Jadi kita nak guna sensor lah. Sensor apa kita nak guna? Kita akan guna sensor pergerakan. Jadi jika kita merujuk buku teks tingkatan 2, ada sensor pergerakan. Bila ada pergerakan di hadapan sensor, maka maksud dia sambungan akan on, menyebabkan loceng akan bunyi. Jadi kamu kena buatlah contoh-contoh ini. Dan seterusnya, maklumat yang tepat menyatakan kefungsian komponen yang digunakan menunjukkan produk tersebut dapat berfungsi pada waktu gelap dan waktu malam ataupun waktu malam. Okey, memang betul lah. Nanti saya nak tunjuk pun, dulu dah pernah saya tunjuk dah sekali. Jadi apabila dia malam, dia mengeluarkan cahaya. Bila siang, dia tidak mengeluarkan cahaya. Jadi kita tengok video. Kefungsian bagi lampu tidur ini. Jom saksikan. Dengan elektrik, kita guna, nampak tu? Buzzer ni jangan peduli saja bubuh ya, benar tak? Bila gelap, lampu akan nyala. Bukan lampu ni, lampu yang kamu buat tadi. Yang ni saya nak tunjuk macam mana nak buat pemasangannya. Okey nak? Okey, tengok ni. Okey. Nampak? Kita guna LDR. Nanti kita buat pengatur caraan menggunakan LDR. Baik, yang ni lampu ni kita panggil LED sebagai lampu panduan. Sekarang switch kita dah standby. Bila malam saja, lampu nyala. Okey, nampak tu? Kamu mungkin tak boleh buat dengan kayu. Kamu buat dengan yang ni. Yang ni kita bawa bagi duduk di sini, betul tak? Jadi kita nak panggil dia, nama dia lampu tidur automatik. Ataupun lampu mencegah penjenayah. Faham maksud saya? Lampu mencegah penjenayah maksud dia, bila malam rumah kita nyala, orang akan kata kita ada di rumah. Jadi pencuri takutlah, betul tak? Okey, dan mudah diingat. Tidak perlu kawalan dan berfungsi secara automatik. Ini mudah diingat. Nak beli produk apa? Lampu apa? Lampu tidak perlu kawalan dan berfungsi secara automatik. Produk apa dia? Primitech. Nama apa produk ni? Lampu kawalan malam. Ia guna apa? Ia menggunakan sensor, papan litar elektronik. Untuk apa? Untuk menjimatkan wang. Okey? Mudah diingat. Baik, unsur unit yang tersendiri, kita letak logo. Jadi logo ni sesuai lah dengan logo yang untuk elektrik. Saya kena letak lain lah. Ini sementara saja saya nak menunjukkan kepada kamu bahawa produk saya ada logo. Logo dia apa dia? Siang dan malam. Apa dia tu siang? Siang matahari, malam bulan. Ini adalah Primitech. Okey, jelas. Baik, akhir sekali dalam perbincangan kita, iaitu menghasilkan reka bentuk periklanan. Jadi merujuk buku praktis komprehensif yang saya bagi tahu tadi pada muka surat 75. Jadi kamu dikehendaki baca dan faham tugasan dan lakarkan satu periklanan produk penghasilan yang kamu hasilkan menggunakan dua aplikasi teknologi. Jadi bila kamu nak menghasilkan produk, kamu buat lakaran dulu. Nanti kita akan letakkan gambar foto. Mula kita letak dulu buat lakaran. Sebab lakaran ni untuk menentukan apa tujuan. Sama ada foto mana yang kita nak letak di situ. Sebagai gambaran awal kepada kamu. Ataupun lakaran contengan. Supaya kita nak lekatkan foto-foto, dia lebih bermakna. Jadi di sini kita akan letaklah yang pertama, lakaran kamu. Ingat, saya nak tegaskan, yang pertama pastikan apakah kaedah periklanan. Lepas itu kita akan letakkan apakah ciri-ciri yang baik untuk menghasilkan periklanan. Contoh dia seperti mana yang kita bincangkan tadi, iaitu kreatif. Salah satu daripadanya kreatif dan memberi impak. Dan seterusnya adalah mesej yang disampaikan adalah jelas. Dan yang keempat, maklumat mestilah tepat. Yang kelima, mudah diingat. Dan akhir sekali adalah unsur unit yang tersendiri. Jadi dalam produk kamu, letaklah. Mungkin cikgu kamu tak suruh letak yang tu. Sebab yang tu adalah berkenaan dengan rumusan. Ataupun analisis yang kita akan buat. Tapi oleh kerana kamu mendahului daripada kelas kamu, maka kamu bolehlah tulis di situ. Sebab kita nak letakkan supaya produk kita diminati oleh pelanggan. Okey, jelas. Ada apa nak tanya? Sebab ini adalah minggu yang paling akhir untuk kamu. Dan jika ada buku, kita akan bincang berkenaan dengan jawapan. Jadi lebih baik kita bincang pada minggu depan. Dan minggu ni, jika kamu ada masalah, nak tanya, boleh tanya dan boleh tulis. Saya akan baca dan saya akan jawab. Okey ya? Sebab ini adalah dah siap, dah habis. PDPC kita dah siap. Dah tak ada apa dah yang nak dibincang. Dan kamu boleh soal jawab. Mungkin kamu tak nak cakap menggunakan mic, kamu boleh tulis. Jadi pastikan pelajar tulis apa yang kamu nak bincangkan dengan saya. Ada tak nak bincang? Kalau tak ada apa nak bincang, saya nak santai-santai bincang dengan kamu. Iaitu dengan tajuk kita yang pertama, bab 1, reka bentuk mekatronik. Bab yang kedua adalah
penghasilan produk. Bab yang ketiga, reka bentuk dalam pemasaran. Jadi kita dah selesai semua tajuk. Jika tidak ada apa masalah, kita akan bincangkan jawapan dalam buku kuning. Jadi dalam buku kuning ni untuk menentukan tahap penguasaan kamu. Patutnya kamu akan tulis. Tapi saya akan bincang. Bila kamu dah tulis, jika cikgu bagi kepada kamu TP, contoh dia, T itu adalah tahap. P adalah penguasaan. Iaitu tahap penguasaan. Jika cikgu bagi kepada kamu paling tinggi adalah TP4, kamu boleh komplain lah. Sebab apa yang ada dalam buku praktis komprehensif adalah sebagai evidence, bukti. Bukti bahawa kamu telah selesai ke semua TP. TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, akhir sekali adalah TP6. TP6 apa dia? TP6 adalah lakaran ataupun mencipta. Ada juga subjek TP6 adalah menyediakan dokumentasi. Okey? Menyediakan dokumentasi sama juga dengan mencipta. Dia mencipta dokumen. Tapi tak perlu masuk produk. Tapi kamu bab 3 mesti ada periklanan. Bab yang pertama, kamu dikendaki membuat penambahbaikan kepada produk mekatronik. Bab yang kedua, kamu dikendaki TP6. TP6 tu maksud dia tahap penguasaan yang tertinggi. Kamu menghasilkan satu produk mempunyai 2 aplikasi teknologi. Jika kamu gunakan satu aplikasi teknologi, maka kamu tak boleh lah dapat TP6. Jadi bila kita dah bincang dah berkenaan dengan dalam buku kuning, maka memudahkan kamu untuk skor. Jadi buku praktis ni jangan bagi rosak lah. Maksud dia adalah evidence. Pegangan kita untuk nak dapat TP6, bukti kita, evidence kita adalah apa yang kita letak dalam jawapan yang saya buat. Sebab arahan tahap penguasaan telah ditetapkan dalam DSKP. Okey, dalam dokumen pentafsiran. Bila kita sebut dokumen pentafsiran, cikgu dah tahulah apa dia tu dokumen pentafsiran. Bukan saya reka ataupun adalah satu TP tahap penguasaan yang baru. Ia adalah arahan yang termaktub dalam DSKP. Okey. Baik. Jika tak ada apa nak bincang, saya nak bagi tugasan kepada kamu. Kamu dikendaki menyiapkan semua muka surat berkenaan dengan buku praktis komprehensif. Kita akan bincang jawapan supaya kamu mendapat TP yang tertinggi lah. Dan kamu dikendaki menghasilkan lakaran ataupun meletakkan foto untuk periklanan sebagai bukti. Jika tak ada apa nak dibincangkan, maka kita berhenti di sini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Okey, tak ada cikgu. Amani kata. Okey, kalau tak ada, kita berhenti di sini. Jadi saya minta kamu sediakan jawapan-jawapan yang terdapat dalam buku praktis komprehensif supaya kita boleh bincang keseluruhannya berkenaan dengan bab 3. Jadi akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Okey, nombor telefon saya, kamu boleh ambil 019-479-4262. Saya tulis 019-479-4262. Okey, kamu boleh hantar mesej Telegram kepada saya. Apa-apa kemungkinan yang kamu tak faham, apa yang kamu tak faham kepada saya, insya-Allah saya akan bantu kamu.